Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pelajar. Kita berjumpa lagi untuk biologi tingkatan 5 tajuk koordinasi dan gerak balas bahagian 3 iaitu peranan hormon dalam manusia. Bagi tajuk ini kita perlu tahu peranan hormon. Apakah peranan hormon? Dan apakah hormon? Bagi peranan hormon, perkara yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah sistem endokrin. Kerana hormon melibatkan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem koordinasi yang melibatkan bahan kimia iaitu hormon. Jadi pelajar di sini perlu diingatkan bahawa hormon merupakan bahan kimia. Hormon dirembeskan untuk mengawal atur semua proses fisiologi dalam badan di mana terdiri daripada sistem endokrin ini terdiri daripada beberapa kelenjar endokrin. Yang penting di sini pelajar, apabila kita menerangkan tentang fungsi hormon, jangan lupa penggunaan perkataan mengawal atur. Bukan mengawal, tetapi mengawal atur proses-proses fisiologi dalam badan. Dan kita lihat kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus. Tanpa duktus ataupun tanpa salur. Di mana hormon dirembeskan secara terus ke dalam aliran darah ke organ sasaran. Organ sasaran. Jadi kita lihat di sini yang dimaksudkan dengan kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus di mana hormon dirembes terus ke dalam aliran darah. Hormon akan mengawal atur aktiviti dalam tisu badan. Dan kita lihat kelenjar endokrin. Ini adalah kelenjar endokrin yang terdapat dalam badan kita. Iaitu bermula dengan kelenjar pituitary, kelenjar thyroid, dan kita ada pankreas, kelenjar adrenal. Kita juga ada ovari bagi perempuan dan juga testis untuk lelaki. Jadi itulah antara kelenjar endokrin yang akan kita pelajari lebih lanjut sekejap lagi. Dan kita lihat bagaimanakah kelenjar-kelenjar endokrin ini berfungsi. Kita telah pelajari dalam pelajaran yang lalu di mana kelenjar endokrin adalah merupakan efektor. Dan kelenjar endokrin menerima impuls saraf daripada neuron eferen. Dan impuls saraf tadi akan merangsang sel iaitu sel endokrin untuk merembeskan hormon daripada vesikel-vesikel sel endokrin ini ke dalam salur darah. Kita lihat di sini hormon akan dirembeskan terus ke dalam salur darah dan seterusnya hormon tadi diangkut ke sel sasaran. Kita lihat hormon diangkut ke sel sasaran. Jom kita lihat lebih lanjut fungsi bagi setiap kelenjar endokrin. Kelenjar pituitary juga dikenali sebagai kelenjar utama. Pituitary merembeskan hormon tertentu dan juga merembeskan hormon yang merangsang kelenjar endokrin lain. Antara hormon yang dirembeskan ialah hormon ADH untuk merangsang penyerapan semula air di tubul ginjal. Seterusnya hormon TSH untuk merangsang sintesis dan rembesan tiroksina dari kelenjar tiroid. Hormon FSH untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan perkembangan sperma dalam testis. Hormon lutein atau LH merangsang pengovulan dan pembentukan korpus luteum dalam ovari dan hormon pertumbuhan bagi merangsang pertumbuhan dan juga sintesis protein. Kelenjar tiroid merembeskan hormon tiroksina. Hormon tiroksina berfungsi untuk mengawal atur kadar metabolisme badan dan membantu perkembangan mental dan fizikal pada kanak-kanak.
pankreas. Pankreas merembeskan hormon insulin untuk merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glikogen yang disimpan dalam sel hati dan otot. Oleh itu, ianya boleh menurunkan aras glukosa dalam darah. Pankreas juga merembeskan glukagon untuk merangsang pertukaran glikogen kepada glukosa di hati, dan ini boleh meningkatkan aras glukosa dalam darah. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina bagi meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, kadar metabolisme, pengaliran darah ke otot dan juga aras glukosa dalam darah. Adrenal juga merembeskan aldosteron untuk mengawal atur penyerapan semula garam di ginjal. Kelenjar endokrin yang seterusnya ialah ovari. Ovari merembeskan hormon estrogen. Estrogen berfungsi untuk membaiki dan membina dinding uterus dan merangsang perkembangan organ seks perempuan. Juga merangsang perkembangan ciri seks sekunder pada perempuan. Ovari juga turut merembeskan hormon progesteron. Progesteron berfungsi bagi mengekalkan penebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Seterusnya kita lihat testis. Testis merembeskan hormon testosteron bagi merangsang pembentukan sperma dan organ seks lelaki. Juga merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki. Jadi belajar daripada apa yang telah pelajar lihat tadi, bolehlah kita simpulkan bahawa sistem endokrin ialah sistem yang mengawal atur pelbagai proses fisiologi yang tidak dapat dikawal atur oleh sistem saraf. Contohnya ialah pertumbuhan, perkembangan seks sekunder dan juga proses pembiakan. Sistem endokrin akan menghasilkan gerak balas yang perlahan berbanding dengan sistem saraf menghasilkan gerak balas yang cepat. Tetapi sistem endokrin memberi kesan yang lebih lama berbanding dengan sistem saraf. Merupakan pelengkap kepada sistem saraf yang menjalankan pelbagai proses yang berlaku pada badan. Oleh itu pelajar, untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita dan kita akan sambung lagi untuk pelajaran seterusnya dalam siri yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.